dia, buat kat dia. Pesan kat anak-anak kita, makcik, hamba buat kat mak macam ni, tak apa. Esok hampa kahwin, nanti hampa kahwin ada anak-anak hampa buat, hampa berasalah perasaan hampa macam mana, macam mak rasa lagi kalau hampa buat kat mak macam tu. Kama tadinu tudan, sebagaimana yang kamu buat dulu, macam tu juga anak-anak kita buat kat kita nanti. Na'udzubillah. Bala Allah turun, al-muntaqim, Allah Maha membalas kepada siapa? Orang yang buat naya macam ni. Yang kelima, anak yang derhaka kepada ibu dia. Banyak dah kisah tuan-tuan yang mati tak boleh mengucap, mati dalam keadaan macam tu, macam ni. Dengan sebab apa? Mak. Redha Allah bergantung pada redha ibu ayah pun. Ibu. Gitu. Dan yang disebut sebagai yang keenam kan, sedangkan dia baik dengan temannya. Derhaka mak ayah tapi dia baik dengan teman dia pula. Kan? Dan disebut kata yang lima tadi, derhaka pada mak tapi dengan kawan-kawan sembang boleh 2-3 jam. Na'udzubillah, tuan-tuan. Boleh 2-3 jam sembang dengan teman-teman, tapi dengan mak ayah tetap menderhaka. Na'udzubillah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Disebut juga tuan-tuan yang keenam. Apabila anak-anak derhaka kepada mak ayah ini, anak-anak derhaka kepada ibunya. Dan seterusnya tuan-tuan yang keenam, anak ibu bapa tidak menjaga anak-anak mereka dengan baik. Tunggu bala Allah. Ada anak tapi biar macam tu saja. Biarlah kita. Kita ada anak yang Allah amanahkan kepada kita. Nanti Allah tanya tuan-tuan, kita bagi tak pelajaran agama ke anak-anak kita ni? Na'udzubillah lah tuan-tuan, kita tak lepas nanti. Dan yang ketujuh, anak menjauhkan diri daripada ayahnya. Gitu tuan-tuan yang dirahmati Allah. Anak menjauhkan diri daripada ayahnya. Hatta ayah pun menjauhkan diri, tak bertegur siapa. Kalau bertegur pun sebab nak minta duit belanja, macam tu je. Berlaku tuan-tuan. Anak-anak umur dah belas-belas tahun, tapi dengan ayah mak ni tak tegur siapa sebab nak minta belanja je. Tak lepas tuan-tuan. Gitu. Yang ke-8 tuan-tuan, masjid-masjid besar tapi sunyi daripada tuan-tuan diimarahkan oleh kita ni, umat Nabi kita Muhammad, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita ni. Ni kita ni tuan-tuan, ada masjid besar tapi sunyi daripada diimarahkan. Sebab itu untuk mengelakkan daripada perkara-perkara ni berlaku tuan-tuan, gitu perkara-perkara berlaku tuan-tuan, maka janganlah kita sekali-kali jauh daripada masjid ni. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Kemudian seterusnya, seorang yang dimuliakan kerana ditakuti kerana kejahatannya. Maksudnya seorang itu disanjung bukan kerana kebaikan dan jasanya, tetapi kerana ditakuti kejahatannya. Jaga bala Allah turun. Ada tak kawasan kita ni Ustaz? Banyak tuan-tuan. Kita takut kat orang tu sebab kebaikan, sebab takut dia buat naya kat kita satu. Sebab dia ada kuasa. Sanjung orang sebab kuasa dia, bukan kerana kebaikannya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya speed lah tuan-tuan. Dia sampai isyak ni dia memang kena berhentilah SOP dia. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila dilapati minuman keras sudah diminum di tempat-tempat yang terang-terangan, tunggu bala Allah turun. Apabila minuman keras diminum di tempat terang-terangan, na'udzubillah. Hari ni orang jual tempat tuan-tuan terbuka macam tu banyak, tapi kita komplain ditutup. Tapi kalau tempat-tempatnya orang tak ada komplain, macam tu terbuka. Ra'sul khaba'is, arak ni ibu bagi segala kejahatan. Arak yang memabukkan itu arak. Orang kata, Ustaz, minum air daun ketum macam mana? Rasa apa air daun ketum tu? Tak ada apa, saya minum air daun ketum, rendam, kemudian minum biasa. Kita minum biasa untuk urat cakap-cakap air apa ni, daun biak orang bagi kan, nak bagi cergah badan, silakan. Tapi hak tak boleh dia tambah ubat nyamuk kumakila pula, dia blender, kemudian dia bubuh ubat gegat pula, contohlah. Bila minum-minum jadi berdengung tu, lupa habis amal ibadat, yang tu tak boleh. Gitu. Setiap yang memabukkan itu arak tu, setiap yang memabukkan sampai kita habis hilang ingatan tu, na'udzubillah. Tapi lain orang namakan arak ni macam-macam nama. Dia kata ini bukan dia, ini bukan dia. Tapi hakikatnya yang memabukkan.
Apabila arak ni dijual mudah dapat, maka tunggu saat kehancuran. Halla bihal bala, mudah Allah Ta'ala nak turunkan bala di satu kawasan tu. Gitu. Yang ke-12 kata Nabi, apabila kain sutra banyak dipakai pula oleh orang lelaki. Orang lelaki pakai kain sutra yang haram dipakai, pakai tambah lagi. Orang kata sikit je ustaz, bukan banyak pun dalam baju tu, sikit je sutra. Qaliluhu wa kathiruhu fi tahrim sawa'un. Sikit ke banyak ke benda haram masuk habis. Dulu kan orang bahas ESB dulu, ingat tak? ESB orang kata haram satu masa dulu. Kenapa? Sebab ada tempat yang dilaburkan tu tempatnya haram, maka orang ambil duit balik. Tapi lah ni dibersihkan, kata tak ada dah, orang invest kepada yang halal haram tu, semua halal. Dulu orang kata halal sebab sikit je yang haram tu, maka orang berpegang haram tu sikit ke banyak habis. Lah ni kata tak ada dah, maka banyak orang labur kembali kepada ESB. Itu atas keimanan kita masing-masing ya. Dalam bab ESB ni atas kita masing-masing. Kalau ikut majlis fatwa kata dah tak ada dah, dilaburkan duit kita tu kalau kita buat SB ke tempat-tempat yang tak halal, semua yang halal dah, maka atas keimanan kita balik. Kalau kita ragu-ragu, kita tak buat, kita tak guna ESB pun tak apa. Gitu. Macam kain sutra ni dah, ada kita beli batik, dia kata sutra dah ni, sikit je apa bagi maghlit, sikit ke banyak ke dalam bab haram. Nabi pernah rampas, tarik, rentak sahabat dia pegang sutra ke pakai. Nabi kata kenapa ni? Ni sutra. Nabi rentak. Nabi kata haza haram lirijal. Yang ni haram untuk orang lelaki, hanya untuk lelaki perempuan semata-mata. Macam tu juga cincin, kalau ada campuran emas umpama dia sikit je, tak banyak, tetap haram bagi orang lelaki. Orang perempuan nak pakai berapa kilo emas pun tak apa. Yang lelaki sikit ke pakai, banyak ke, haram hukum dia. Menyerupai perempuan lagilah haram, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Yang ke-13, sebab Allah turunkan bala yang kata Allah bersifat pembalas kejahatan yang kita buat ni, apabila artis disanjung-sanjung, dipuja. Wattukhizatil qainat wal ma'azif, dipuja disanjung artis-artis. Apabila datang artis K-pop di Malaysia, berapa ramai orang Melayu kita tu duduk depan tu, pakai tudung pada, beli tiket beratus harga. Apabila masa tu artis-artis dipuja, ulama-ulama orang tak kenal, masa tu Allah nak turun bala, boleh dah. Allah turunkan bala kawasan tu apabila seorang tu, bila kita tak kenal ulama tapi artis lebih pada tu. Lah ni tentang berlaku. Semua budak-budak kecil pun tuan-tuan tak, dia pun boleh menyanyi lagu apa hak terkenal lah ni. Kita pun tak tahu lagu apa dia menyanyi ni. 4 darah, 5 darah, kita pun tak tahu. Dengar selalu. Kita mengajar sekolah Kedah, tuan-tuan, sekolah kebangsaan, budak-budak duk nyanyi. Kita lagu apa menyanyi ni? Di tangga nak naik mentara, nak naik atas. Oi, lagu ni. Buka-buka radio. Ni budak duk nyanyi. Depa sekali je hafal tu, tuan-tuan. Cuba suruh hafal Asmaul Husna 99 ni. Tuan-tuan tak? Merah telinga, kena pulas tak boleh-boleh. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Akhir zaman memang macam tu, tuan-tuan. Kita ni. Dan ke-14 dia kata muzik banyak dimainkan. Tadi artis, ni muzik banyak. Tuan-tuan, di masjid je orang tak main musik-musik ni, kecuali adalah orang main qasidah macam tu. Kalau tuan-tuan keluar, masuk supermarket orang main muzik. Tuan-tuan duduk di kedai makan ada muzik. Tak mana pun ada muzik. Di kenduri patah lagi, tuan-tuan. Kita sampai bergedik kaki, tuan-tuan tak? Sambil telan ikan apa ni, daging rebus cecah asam. DJ pula nyanyi lagu zaman kita dulu-dulu, tuan-tuan. Oh hoi. Boleh terpacuy pun boleh tercabut ke piah, tuan-tuan. Kita ni lagu zaman Tok Wan ni, tuan-tuan. Gitu. Hoi, kita kata. Ni lagu aku ni. Berhenti zat, tuan-tuan, sampai kering gulai. Dengar lagu Daud Kilau. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Muzik, tak mana-mana muzik. Allah nak turun bala sat je kat kita. Na'udzubillah. Dan yang ke-15 kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, generasi akhir zaman
melaknat, menyalahkan generasi pertama sahabat. Maksudnya kita ni tuan-tuan nak menyalahkan orang terdahulu. Orang dulu namanya pasal ni. Gitu. Zaman lah pun ada dak tuan-tuan nak. Geng-geng hak dulu ni tuan-tuan bila kata tak mau talqin, tak mau wirid ni, menyalahkan orang dulu. Ulama-ulama dulu lah ni, geng-geng pondok lah ni, memperkenalkan baca Yasin malam Jumaat, talqin lah itulah. Sedangkan benda ni tak ada pun. Jangan tuan-tuan nak. Sebab apa baca Yasin malam Jumaat? Baca pun tak apa tuan-tuan, baca Yasin malam Jumaat. Kan? Baca Yasin malam Jumaat supaya kita ni nak ajak generasi sekarang ni baca Quran. Tapi kalau malam Jumaat tu dia baca Kahfi, silakan, jangan salahkan orang baca Kahfi. Baca Yasin pun boleh, baca Kahfi tu. Tak dua-dua tak baca. Yang paling bagus apa? Gulung okok daun di bangku batu. Kalau macam tu punya keadaan generasi akan datang, na'udzubillah tuan-tuan. 15 perkara ni kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, halla bihal bala. Allah akan boleh turun bala kepada kaum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita ni lah di satu kawasan ni. Sebab apa? Sebab kita ni tuan-tuan nak mengiyakan apa yang berlaku, benda-benda yang mudah-mudah yang membawa kerosakan dalam masyarakat kita ni. Maka apa yang kita baca malam ni tuan-tuan nak menyedarkan kita bahawasanya setiap kejahatan yang orang buat dalam masyarakat ni, dia tak kena kat orang tu saja, dia tempiah balik kat kita juga. Tugas kita apa? Larang dalam masyarakat kita berluasa benda-benda kejahatan ni. Sebab apa? Sebab takut bimbang bila Allah turunkan bala, bukan kena kat orang yang buat jahat saja, kena kat kita pula. Itulah dia pahaman kita tuan-tuan nak, memberi faham kepada kita yang kita sebut sebagai Al-Muntaqim. Allah membalas segala apa yang kita buat. Kejahatan apatah lagi. Tapi apabila kita buat kebaikan, Allah akan balas di dunia, di akhirat. Ada orang tanya, Ustaz, kalau orang bukan Islam lah, dia buat baik di dunia ni, dia buat baik, dia duduk sebelah rumah saya kan, tiba-tiba dia main hantar kadang-kadang buah kat kita, dia kata ini bukan tokong punya, ini kita beli bagus punya, baik punya, bagi kat kita. Kawan kita buat, dia baik sungguh, cuma dia bukan Islam je. Akhirat macam mana? Akhirat dia tak terlepas, dia bukan Islam, tapi Allah Ta'ala permudahkan urusan dia di dunia. Allah balas di dunia, Allah mudah urusannya dengan sebab kebaikannya. Tapi di akhirat nanti dia tak terlepas, kesiannya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, walaupun dia bukan Islam, dia buat kebaikan, Allah permudahkan urusan dunia dia, rezeki dia, pendapatan dia mudah, sebab dia kebaikan di atas di dunia ni dia buat ni. Jadi takat tu dulu tuan-tuan, kita pegang kepada SOP sungguh, isyak kita berhenti. Sebab apa? Sebab bila kita tak ikut SOP ni payah. Nanti kita nak buat kuliah ke depan ni susah. Sebab Masjid Pajak Song terkenal dengan orang yang masjid yang tak ikut SOP. Kita tak mau macam tu. Gitu tuan-tuan, insya-Allah panjang umur, kita jumpa lagi di pertemuan akan datang. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batilan batilan warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.